Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua. Yang dimuliakan lagi dihormati pensyarah kita Dr. Faizah dan kawan-kawan sekalian. Kumpulan kami telah memilih tajuk Rasuah Mengancam Kesejahteraan Negara. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam dan lebih terperinci, saya Muhammad Khairul Iqbal bin Salihuddin U2100199. Ini serba sedikit pengenalan secara ringkas mengenai tajuk kami pada hari ini. Rasuah merupakan satu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang, hadiah atau keraian kepada pihak-pihak tersebut. Pada 7 April 2023, Malaysia digemparkan dengan 3 kes anggota polis Malaysia ditahan oleh SPRM di atas kesalahan meminta rasuah daripada penagih dan pengedar dadah. 3 anggota polis ini berpangkat sarjan. Hal ini telah membuktikan bahawa tahap korupsi yang membabitkan penguatkuasa yang diberi kepercayaan dan amanah sebagai barisan hadapan keselamatan negara untuk menjaga kesejahteraan negara amat membimbangkan. Harapkan pagar makan padi. Justru itu, gejala rasuah dalam kalangan penguatkuasa di negara ini tidak boleh dilihat sebagai perkara yang remeh kerana kesannya amat buruk yang mampu mendatangkan masalah sosial, jenayah, kesihatan dan keselamatan negara. Jadi, apakah penyataan masalah bagi tajuk kami pada hari ini? Yang pertama, apakah punca-punca seseorang tersebut menerima perbuatan rasuah? Yang kedua, apakah kesan perbuatan rasuah terhadap negara, masyarakat dan individu? Yang ketiga, apakah solusi atau cara penyelesaian masalah kegiatan rasuah di kalangan rakyat Malaysia? Saya berikan kepada kawan saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti apakah punca-punca seseorang tersebut menerima perbuatan rasuah. Objektif yang kedua, mengenal pasti apakah kesan perbuatan rasuah terhadap negara, masyarakat dan individu. Yang ketiga, mengenal pasti apakah solusi atau cara penyelesaian masalah kegiatan rasuah di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, kita akan lihatkan kepada metodologi yang digunakan dalam melengkapkan kajian. Yang pertama ialah pengumpulan data melalui surat khabar. Yang kedua, pengumpulan data melalui responden. Untuk pengetahuan semua, kami telah menyebarkan link Google Form kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya untuk membantu kami dalam melengkapkan kajian kami. Yang terakhir sekali ialah pengumpulan data melalui artikel dan jurnal. Seterusnya, saya akan teruskan dengan kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini. Kerangka teori yang pertama ialah teori deontologis, iaitu sesuatu tindakan itu ditentukan oleh pegangan agamanya. Oleh itu, sifat ini dapat menahan diri seseorang itu untuk hindari amalan rasuah. Yang seterusnya ialah teori teleologis, iaitu sesuatu tindakan dianggap betul jika akibat daripada tindakan itu membawa ke arah kebaikan. Teori ini baik jika tujuannya untuk kebaikan, tanpa melanggar undang-undang. Perbuatan tidak menerima rasuah mematuhi peraturan yang bertujuan baik. Seterusnya ialah teori hak asasi. Rasuah dapat melanggar hak asasi manusia kerana melibatkan penyalahgunaan kuasa atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan peribadi secara tidak sah. Yang terakhir sekali ialah teori kebebasan peribadi. Perbuatan rasuah memberi manfaat kepada keluarga perasuah, tetapi ia menyebabkan orang lain menanggung akibatnya seperti kenaikan harga barang kerana kos tersembunyi. Saya akan paskan kepada kawan saya yang seterusnya. Baiklah, saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Asri U2100321 akan meneruskan perbincangan iaitu perbincangan hasil kajian. Jadi, daripada perbincangan kami dapat simpulkan bahawa rasuah ni dia sememangnya perbuatan yang melanggar etika, moral dan agama. Okey. Kami bincangkan dari segi tiga ni, etika yang pertama, yang kedua moral dan yang ketiga agama. Jadi etika, dia menghalang manusia untuk menjadi lebih profesional dalam sesebuah kerjaya yang diceburi. Yang kedua, dari segi moral, ia dianggap sebagai salah laku kerana menindas golongan yang lemah. Dan dari segi yang ketiga, iaitu yang terakhir, dari segi agama,
slogan integriti mahupun kejujuran, iaitu dia merupakan satu perbuatan yang tercela sebab dia tak jujur dalam melakukan kerja ni. Integriti mahupun kejujuran tu diorang tak laksanakan sebabkan gejala rasuah yang terjadi ini. Seterusnya, kita pergi kepada kes rasuah di Malaysia. Apa inisiatif yang Malaysia lakukan untuk menangani gejala rasuah ini? Yang pertama, kerajaan Malaysia mengadakan kempen besar-besaran mengenal gejala rasuah dan peri pentingnya dalam menghindarinya. Yang mana kempen ini dia memberikan informasi kepada agensi kerajaan tentang pengetahuan dalam jenayah rasuah untuk membendung rasuah ni daripada berleluasa di negara ini. Yang kedua, SPRM pula dia bertindak untuk menguatkuasakan undang-undang, iaitu dia merupakan satu peranan yang penting bagi SPRM sendiri dalam pencegahan rasuah untuk menghalang rasuah daripada menular. Okey, yang ni pula dia melibatkan orang awam, yang mana orang awam akan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk memberikan maklumat mengenai gejala rasuah di sekitar mereka. Bukan sahaja tanggungjawab ini di bahu agensi kerajaan, tapi orang awam pun akan terlibat sama. Jadi masing-masing ada peranan masing-masing untuk membendung rasuah di negara ini. Seterusnya kita pergi ke pembentang seterusnya. Jadi secara kesimpulannya, tajuk kami pada hari ini, anggota penguatkuasa merupakan barisan hadapan keselamatan negara. Oleh itu, sekiranya gejala rasuah berleluasa dalam kalangan anggota penguatkuasa, maka keselamatan negara akan menjadi kucak-kacir kesan daripada jenayah dalam dan luar negara. Seperti pengejaran radar, pelaburan pasuk antarabangsa, Makau scam, pelacuran antarabangsa dan sebagainya. Yang seterusnya memberi kesan yang amat buruk kepada masalah sosial, jenayah, kesihatan dan keselamatan negara. Jadi, jauhi rasuah. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.